Okey, kita ada masa 4 minit. Tepat masa 1.30 saya akan mula mengajar. Jadi saya dah mula buat rakaman video. Okey, jika ada beberapa kawan kamu yang tak dapat hadir pada kelas pada kali ini, mereka boleh tonton video. Saya akan share rakaman video ini di dalam grup kelas dan juga grup Telegram. Dan juga penerangan saya ni diharap dapat membantu kamu jika kamu masih lagi dalam kurang faham atau keliru, kamu boleh ulang repeat video itu banyak kali. Itu kelebihan rakaman video. Jadi yang kedua, saya mohon kerjasama semua pelajar saya tolong on kamera supaya saya dapat tengok muka-muka anak-anak murid saya, pelajar-pelajar saya. Okay. Seperti kamu mesti nak tengok muka saya kan? Muka cikgu. Saya juga nak tengok muka anak-anak murid saya. Jadi tak adalah kita rasa rindu. Bila kita rindu ni sakit hati kadang-kadang kita macam mana kan? Ini ni gambar-gambar ikon je ni, tak nampak muka, tak real. Okay. Ini 2 minit lagi. Jadi kehadiran setakat ni baru 35. Okay, saya akan bacakan nama yang hadir pada kali ini. Alice Ling, Eileen Lewis, Ashley Wong, Chloe Kong, Christopher Wong, Darren, Dennis Raj, Danita, Ding Shikang, Faustina Ann. Saya baca ikut senarai nama. Grace Ling, Heng Minze, Irdina Damia, Janelle Ching, Kok Yushan, Lan Heng Yu, Mohan Kumar, Muhammad Danish, Nadim Daniel, Eng Zinmi, Nicholas Kong, Nivita, Nizam Wahab. Okay, sorry, Nova Lirik ni okay, Hanusha. Penita Nita ni mak siapa ni? Okay, Service Warren. Okay, ada yang nak guna nama sendiri dan Hema. Alright, Hema. Okay, Service Warren, Cheng Yuli. Doesn't go through. Okay, tak apa, Hema. Okay, Sheng Yuli, Surendran, Swita. Okay, Nizam Wahab adalah Haris. Okay, baik. Okay. Swita, Tarshana, Tishan, Isharaj, Wong Su An, Yip Hui Wen. Okay, tadi baru masuk Irdina. Okay, jadi saya sebut-sebut nama-nama pelajar yang hadir. 1 minit saja lagi dan kita akan mula kelas kita. Baik. Okay, masa dapat menunjukkan jam 1.30 dan kita akan mula kelas kita sekarang. Baik, nama-nama saya ucapkan tadi, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana anda semua berjaya dapat hadir ke kelas online Asas Sains Komputer. Baik, tahniah. Baik, jadi saya harap pelajar-pelajar semua buat masa ni siapa yang hadir rasa bersyukur. Ya, rasa berterima kasih kerana dapat hadir kelas online Asas Sains Komputer. Ya, banyak cabaran dan dugaan. Jadi sama ada cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar kita akan hadapi banyak cabaran lah. Dan sebab itu saya ucapkan terima kasih dan tahniah bagi yang hadir dan kita kena patut rasa bersyukur kita mampu dapat mengadakan kelas secara online. Ya. Jadi kita akan sambung topik. Kamu boleh tengok dalam PowerPoint saya dah sediakan. Okey, jadi ini yang pertama, yang kedua, slide yang kedua. Okey, saya nak tanya, kamu nampak slide PowerPoint saya? Nampak tak? Nampak. Nampak.
Ya. Nampak cikgu. Okey, Nampak cikgu. ada kehadiran. Sekejap saya pergi ke mana ni? Control alternate tab. Okey, kejap saya invite dulu. Okay, ada pelajar baru masuk. Okey, selamat datang bagi yang baru hadir. Okey, okey. Jadi saya juga ada sediakan borang kehadiran. Diharap sambil saya membuat penerangan dan juga kamu juga boleh isi borang kehadiran selepas kelas ini ya, sebab saya dah share dalam Telegram. Jadi buat masa penerangan ni kamu relax saja sambil saya terang. Okay, kelas ni sambil saya terang, kamu relax saja. Sambil tu pastikan buku semua sudah sedia bersama dengan kamu seperti buku teks, asas sains komputer dan juga buku aktiviti. Okay, saya nak tanya, semua dah siap ke latihan homework yang saya dah beri minggu lepas? Semua dah siap ke? Dah cikgu. Dah. Siap cikgu. Semua dah siap? Ada yang belum siap? Siap cikgu. Nampak, okey semua nampak. Sorry cikgu data slow. It is okay Visharaj. Boleh kamu dengar suara saya dengan jelas dengan PowerPoint? Boleh cikgu. Saya harap semua pelajar saya dah siap latihan minggu lepas. Sebab apa? Selepas kelas nanti kita akan bincang soalan latihan dalam buku aktiviti. Jadi sekarang kita akan masuk topik baru, subtopik baru. Okey, yang dah siap bagus. Okey, yang belum siap tolong ya, tolong siapkan latihan ya. Bagi yang dah siap bagus. Ya, bagus. Teruskan, kekalkan. Okey, tekalkan dan bila dah siap tu diharap dapat membantu kamu lebih faham dengan lebih cekap. Okey, cekap dalam subjek asas sains komputer. Baik, jadi kita akan sambung. Tengok pada slide kita. Ini adalah slide kita pada hari ini. Kita akan sambung subtopik yang kedua iaitu struktur kawalan ulangan. Jadi objektif kali ini adalah pelajar boleh menulis pseudocode dan melukis carta alir menggunakan struktur kawalan ulangan. Ada dua ya. Ada dua struktur kawalan ulangan iaitu for dan while. Okey, untuk menyelesaikan masalah. Okey. Ini dari buku teks, kamu boleh lihat dalam buku kamu, buku surat 47. Okay, alternate tab. Okay, saya nak tanya, ada siapa nak baca? Cikgu saya. Boleh, siapa berminat nak baca? Cikgu saya Boleh cikgu. keluarkan on microphone. Muka surat 47, buku teks, muka surat 47. Siapa nak baca? Ada siapa nak baca? Cikgu orang je on camera. Huwen, Hanwisha, siapa? Ni siapa nama? Lupa. Penita-nita siapa? Hema. Okay. Darren. Darren nak baca tapi yang tulis nama Ong. Siapa nak baca? Okay, Hema, Prasha, Swita. Okay, ini saja pelajar yang boleh on kamera. Yang lain kenapa? Kamera rosak ke? Okay, tolong on kamera jadi saya dapat lihat bagaimana pelajar-pelajar saya. Okay, Skandar, thank you. Okay, siapa nak baca buku teks? Darren Chi perlu buka kamera Brandon. Okay, siapa nak tolong baca? Anusha ke? Tak ada kamera, tak apa Danish, tak apa. Siapa nak baca?
Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set. Yuwen ke? Rashal ke? Hema? Saya. Muka surat 47. Semua pakai rosak kamera. Kamera missing, kamera rosak. Orang pun rosak kamera. Sanjeev orang pun rosak kamera. Wah. Thank you for let me know. Okay, now siapa nak mula baca muka surat 47? Tengok pada buku teks. Anusha nak baca ke? Nak? Ya, saya nak baca cikgu. Saya nak baca. Oh, Hema nak baca. Kan? Okay, jadi kita beri laluan pada sahabat kamu, Hema. Okay, Hema on camera, on microphone. Okay, microphone tolong on. Okey, cikgu. Struktur Okay, semua orang sedia dengan buku teks. Hema ada dua cikgu. Cikgu, muka ada surat dua Hema. 47. Saya ke Hema lah? Okay, on camera. Cikgu ada Dan dua juga Hema. microphone. Saya tak dengar Cikgu? suara. Cikgu, ada Okay. Okay, Hema boleh mula? Struktur kawalan ulangan terdiri Semua orang daripada sedia? satu set langkah Okay, atau sedia. arahan yang Dah sentiasa chatting, stop chatting. Okay. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Oh. Set langkah yang berulang disebut gelung, loop, dan setiap ulangan gelung disebut lelaran, iteration. Banyak aktiviti harian yang melibatkan ulangan, contohnya tarian dan lampu isyarat. Gambar foto 2.1 menunjukkan tarian Sumazau yang merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan dusun untuk merayakan Tadau. Hema, kurang jelas Hema. Kurang jelas. Tak apa dengar tapi thank you. Boleh ulang balik semula baca, Hema? Boleh cikgu. Kurang Boleh. jelas. Okey. Kena Struktur cakap kawalan kuat sikit ulangan. lagi. Struktur kawalan ulangan Kurang jelas. terdiri daripada Yang lain dengar tak Hema baca? Buku Oh my God. teks Sanjuram. Dengar Buku cikgu. teks. Okay. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelung, loop, dan setiap ulangan gelung disebut lelaran, iteration. Banyak aktiviti harian yang melibatkan ulangan, contohnya tarian dan lampu isyarat. Gambar foto 2.1 menunjukkan tarian Sumazau yang merupakan tarian tradisi suku kaum Kadasan dusun untuk merayakan Tadau keamatan yang bermaksud pesta menuai. Okay, thank you Hema. Okay, ada siapa lagi yang nak baca? Hanusha? Saya nak baca. Boleh? Resha nak baca. Okay, cuba on microphone, cuba kuat sikit lagi. Okay, saya nak tanya, semua orang dengar suara saya tak dengan jelas? Cuba on ke mikrofon masing-masing. Dengar Semua cikgu. Cikgu. orang? Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Cikgu. Dengar. Boleh dengar? Dengar. Rasha saya tak dengar. Dengar Saya tak cikgu. dengar suara pelajar saya.
Jelas? Fiwan pun dengar je. Jelas. Tapi saya tak apa jelas lah dengar suara kamu semua. Macam mana? Sekejap ya. Sound system. Speaker. Okay, tak apa. Okay, jadi okay, thank you baca. Baik, saya akan ulang balik semula apa yang Hema baca tadi. Jadi struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah arahan yang berulang. Okay, bila kita ulang dia akan disebut sebagai satu loop. Bila kita repeat one time, repeat, bila kita berlaku ulangan dia akan jadi satu loop. Okay, apa itu loop? Dia gelung lah. Okay, satu gelung lah. Okay, tapi bila banyak loop ataupun banyak gelung, dia akan jadi iteration. Dalam English kita sebut iteration ataupun dalam bahasa Melayu kita akan sebut lelaran. Okay, semua ada tengok dalam buku teks ya. Okay, tengok pada contoh, ini contoh tarian Sumazau. Okay, bukan saja tarian Sumazau, ada banyak dancing. Okay, banyak jenis tarian di mana kalau tarian ni dia ada ulangan, step-step ulangan. Okey, tengok contoh dalam gambar foto 2.1. Okey, kita tengok dalam buku teks. Sekejap saya tak jumpa cursor. Okey, sekejap control connected. Okey, nampak tak slide saya? Okey, nampak ya? Okey, jadi contohnya yang ini algoritma. Okey. Algoritma maksudnya macam kalau koreografer tarian dia akan tunjuk. Okey, mula-mula kita akan dengar muzik dulu. Yang kedua akan berdiri dalam satu barisan. Yang ketiga kita ada pergerakan. Pergerakan dia, movement dia kaki kanan dulu. Kaki kanan dia akan bergerak dulu tanpa henti. Okay, bila ada dengar satu tune muzik lagu bunyi itu, dia tukar pula kaki kiri pula tanpa henti. Lepas tu dia dengar ada muzik tu ada bunyi lain sikit, ada movement lain pula iaitu pergerakan tangan ke depan. Dia gerak ke depan. Next step, dia bila ada tangan ke depan ke belakang, dia ayun. Okay. Kemudian dia akan ulang langkah 2 hingga 5 sebanyak 5 kali. 5 kali sahaja. Okay, dia bukannya tulis 7 kali tapi 5 kali. After 5 times, selepas 5 kali baru dia akan dancing dengan dia punya partner. Lepas tu, lepas dia dancing dengan partner dia akan dengar satu tune-tune. Kemudian baru dia tukar pula step 8, tukar pula movement lain. Dia akan angkat 12 tangan ke paras bahu, shoulder atas bahu. Kemudian lepas dia gerak tangan ke bahu, dia buat pula seperti sayap burung sedang terbang. Lepas tu next step langkah 10 dia akan ulang semula langkah 7, 8, 9 sebanyak 10 kali. And then selepas 10 kali dia akan kembali ke tempat asal step yang ke-11. Akan final sekali 12 dia akan ulang balik sehingga muzik tamat. Jadi ini adalah algoritma. Kamu dah tahu susunan tarian, algoritma, barulah kita akan membuat pseudocode. Jadi mula, tamat, mula muzik, okay, seperti dalam algoritma lah. Ya, jadi cuma dalam pseudocode tu dia ada arahan lah di mana jika berlaku ulang sebanyak 10 kali, jika ia kembali, jika ulang langkah sebanyak 5 kali, jika ia pergi sambung ke langkah seterusnya iaitu langkah 8. Jika tidak, dia akan ulang semula langkah 3 hingga 6. Sama juga dengan langkah 11. Jika sudah jika ia sudah kedudukan asal, barulah dia akan tamat jika muzik tamat. Jika tidak, dia akan ulang semula langkah 8 hingga langkah 10. Jadi seterusnya dah siap pseudocode, barulah kita dapat membina carta alir mengikut bentuk geometri yang kita telah belajar daripada tahun lepas tingkatan
Baik, di sini sampai setakat sini saya nak tanya, ada siapa ada soalan? Ada soalan ke? Tiada. Tak ada cikgu. Ada soalan ke dari penerangan? Tak ada cikgu. Hanusha, Hema, Tak ada cikgu. Iskandar. Okey, semua faham ya? Tak ada ya? cikgu. Okey. Jadi itu adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh struktur kawalan ulangan. Okey, seterusnya contoh yang kedua dalam buku teks juga. Okey, contoh yang kedua adalah sistem lampu isyarat. Okey. Dalam buku teks muka surat 50. 50 cikgu. 50. Okey, kamu tengok muka surat 50. Dalam sistem lampu isyarat, nyalaan lampu hijau memberi isyarat bergerak untuk tempoh masa yang ditetapkan. Okay. Kemudian nyalaan bertukar kepada lampu kuning seketika, seterusnya lampu bertukar kepada merah untuk tempoh yang ditetapkan. Jadi nyalaan lampu ni akan berulang semula dengan lampu warna yang lain, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah dan seterusnya sepanjang masa. Jadi selagi lampu itu masih lagi berfungsi, maksudnya tak ada kerosakan, ada elektrik. Kalau rosak ke, patah ke, contoh rosak mungkin kena dipanah petir, jadi itu berlaku kerosakan. Maka lampu isyarat tidak boleh berfungsi lagi. Jadi itu adalah algoritma bagi lampu isyarat. Jadi kita teruskan dengan menulis pseudocode dia macam ni. Nombor 1, cara bacaan dia. Nombor 1, mula. Kedua, papar hijau. Ketiga, paparan melebihi 60 saat jika ia papar kuning. Jika tidak, ulang langkah 2. Keempat, papar kuning. Kelima, paparan melebihi 10 saat jika ia papar merah. Jika tidak, ulang langkah 4. Keenam, papar merah. Ketujuh, paparan melebihi 40 saat jika ia periksa lampu. Jika tidak, ulang langkah 6. Nombor 8, periksa kerosakan lampu jika ia tamat. Jika tidak, ulang langkah 2. Dan 9 adalah tamat. Jadi ini adalah flow diagram ataupun carta alih bagi lampu isyarat. Okey, jadi saya dah terangkan 2 contoh yang terdapat dalam buku teks. Ya, 2 contoh menggunakan struktur kawalan ulangan. Contoh yang terdapat dalam buku teks iaitu tarian Sumazau dan juga lampu isyarat. Jadi terdapatlah segmen-segmen kod berlaku ulangan. Jadi penambahbaikan kod diulang mereka hanya perlu kekan. Okay. Jadi maksudnya pentingnya struktur kawalan ulangan di mana segmen kod nanti tak ada panjang lebar lah. Kan, bila ada struktur kawalan ulangan, kamu just tulis di situ ulang 10 kali, ulang 10 saat, ulang papar selama 40 saat atau 60 saat. 60 saat tu bersamaan dengan 1 minit. Jadi kalau kita guna struktur kawalan ulangan, segmen kod programming tu tak adalah panjang sangat lah. Arahan nak beri kepada komputer atau arahan kita akan beri kepada mesin. Baik, soalan saya. Antara 2 contoh iaitu contoh tarian Sumazau dan sistem lampu isyarat, yang mana satu menggunakan ulangan for dan yang mana satu menggunakan ulangan while? Siapa boleh beritahu? Ada beberapa kelas saya dah pernah bincang. Tak tahulah ada yang masih lagi ingat atau lupa. Yes, Hanusha. Tarian Sumazau tu ialah for
ulangan for dan lampu isyarat tu ulangan while. Sumazau guna apa? For, ulangan For. for. Lampu isyarat guna Ulangan while. while. Ya. Kenapa? Okay, good. Thank you Hanusha. Okay, jawapan anda. Jadi saya nak tahu kenapa traffic light tu kita kata dia kena guna struktur kawalan ulangan while. Dan kenapa tarian Sumazau itu menggunakan struktur kawalan ulangan for? Kerana tarian Tak apa Sumazau Anusha, kita bagi Prasha pula. Okey, apa? Yes Prasha. Tarian tersebut dia guna tenaga kinetik dengan yang lampu isyarat diguna sebagai tenaga elektrik. Okey, sekejap ya. I'm going to punch this laptop one day. Okey, sekejap ya. Sebab saya sebenarnya jawapan kamu kan saya tak apa dengar Prashal. Sekejap saya check setting. Saya tadi earphone. Speaker. Boleh dengar ke? Hello? Boleh cikgu, boleh Microphone, cikgu. speaker. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kamera okey. Hello? Prasha, cuba try Cikgu? lagi. Speaker. Yes, teacher. Microphone. Cikgu? Ya, cikgu. Boleh ke? Saya tak dengar lah student saya cakap. Hello? Okay, Prasha cuba test lagi tak Prasha? Cikgu? Saya tak dengar. Hello, testing 1 2 1 2. Speaker dengar tak? Testing 1 2 1 Okay, 2. yang lain pelajar lain dengar ke? Dengar cikgu. bla bla bla. Okay, cikgu. Testing dengar tak? Dengar tak? Testing. Haris Dengar, dengar, cikgu. Haris dengar. Cikgu. Testing DJ Prashal. Okay, headphone, music phone, okay. What do you hear exactly? Actually nothing. Okay, what do you hear? Actually saya tak dengar. Actually saya tak dengar pelajar saya cakap apa-apa. Saya cuma dapat tengok you punya kamera. Bila saya tengok kamera, saya nampak my student cakap dan saya boleh faham. Cuma Prashal ayat dia tak dapat nak tangkap. Macam Hanusha saya dapat nampak lah apa yang dia sebut tu dengan jelas. Macam Prashal saya tak dapat tangkap. Sebab saya tak dapat dengar. Plus saya tak boleh dengar dan juga saya tak dapat. Maybe teacher muted the tab. No, tak. Saya tak ada mute apa-apa sini. Tak apalah. Okay, just yang penting kita teruskan sahaja kelas. Okay, thank you for the answer Prashal and Hanusha. Now, Hanusha hear blah blah. Boleh dengar tak? Jelas tak? I hear teacher's voice. I can't hear Prashal, so I think I heard was blah blah. I hear my God.
Sekarang dengar tak? Testing 1, 2, 3 dengar? Dengar cikgu dengar. Boleh dengar ya? Dengar cikgu. Okey. Okey, thank you. Okey, baik kita teruskan dengan tadi. Baik, betul jawapan Hanusha tadi dan juga Prashal, di mana lampu traffic light, contoh lampu traffic light menggunakan struktur kawalan ulangan while selagi. Struktur kawalan ulangan while selagi. Ya, selagi. Bermaksud dia akan repeat selagi lampu isyarat itu tidak rosak, dia akan tunjuk lampu hijau, kuning, merah. Selagi lampu isyarat tidak rosak, dia akan repeat every day. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia akan tunjuk setiap hari lampu isyarat itu akan ulang hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, merah. Macam hijau for 1 minute 60 saat. Okay, merah 40 saat. And then dia repeat dengan kuning 10 saat. Yes, non-stop. Okay, selagi lampu isyarat itu tidak rosak, dia akan repeat, dia akan berlaku ulangan. Dia akan loop lah, ulang. Itu lampu isyarat. Di mana tarian Sumazau menggunakan struktur kawalan ulangan for. Okay, untuk. Kenapa for? Sebab dia manusia, dia akan ulang step tarian itu untuk beberapa saat sahaja. Jadi bukannya dia menari tanpa henti, manusia akan penat. Lagu selalunya, muzik akan bermain, akan play sehingga 5 minit, paling lama 6 minit. Jadi kalau ada dancer, penari-penari, dia akan repeat the step. Dia akan repeat step, mula-mula dia gerak tangan, kemudian dia gerakkan kaki, kemudian dia dancing menari dengan partner dia sehingga muzik itu tamat, dia akan tamat lah. Jadi ulangan itu, yes, time limited. Ulangan itu akan berhenti mengikut bilangan. Jadi kalau you nak guna yang mana? Nak guna for atau while? Jadi kalau nak guna for, kita kena tahu how many times dia akan repeat. Itulah for. Okay, kita akan guna struktur kawalan ulangan for bila kita tahu how many times dia akan repeat. Jadi tetapi jika kamu tak tahu aktiviti itu ulang berapa kali, how many times dia akan repeat, barulah kita menggunakan struktur kawalan ulangan while selagi. Jadi itulah perbezaan antara for dan while. Okey, perbezaan antara for dan while. Jadi setakat ini pelajar saya yang ada di depan saya sekarang seramai 60 orang ni, semuanya saya harap faham. Adakah yang tak faham? Semua faham cikgu. Adakah yang masih lagi keliru dengan penerangan saya tadi dan juga contoh yang terdapat dalam buku teks? Okey, faham. Thank you Fadil. Okey. Faham. Jadi saya akan sekarang, kelas sekarang ni saya memang buat rakaman. Jadi bermaksud jika ada berlaku macam kekeliruan semasa penerangan saya, kamu boleh tengok balik video rakaman ni. Tengok balik semula rakaman ni dan kamu boleh repeat balik penerangan ni. Saya akan share dalam Telegram. Baik. Jadi setelah saya terangkan contoh yang terdapat dalam buku teks, maka bolehlah kita masuk balik latihan yang kita buat. Latihan yang saya beri minggu lepas, iaitu buku aktiviti PAN Asia. Okay, siapa yang dah siap bagus, boleh kita bincang, boleh buat catat sikit. Bagi yang belum siap tak apa, teruskan dengan perbincangan. Tengok saja dalam buku aktiviti. Ya.
Yang penting yang semua orang akan hantar nanti bila buka sekolah nanti untuk semakkan. Okey. Kita tengok So buku teks kejap. Buku aktiviti. Mana? Okey, slide. Okey. Tengok pada buku aktiviti. Okey. Buku aktiviti ni muka surat berapa? Latihan ni muka surat berapa? 25 ke, Soalan 3. cikgu? Muka surat 21. Muka surat 21. Okey, sedia? Kita akan bincang buku aktiviti pula. Latihan minggu lepas. Baik, sebelum kita masuk latihan kita, okey, saya nak tanya tentang struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, topik minggu lepas, subtopik minggu lepas, ada yang masih lagi keliru ke tentang pilihan bersarang? tak ada cikgu. Masih lagi keliru Ada, ke? Tak. Saya ada berikan contoh soalan perbincangan dalam grup Telegram. Okey. Okey, bagus. Okey, faham, bagus. Baik. Jadi, okey, McDonald. Saya Hanusha. Contoh McDonald. Okey, thank you. Jadi, kamu tengok ni dalam buku teks ya. Ni dalam buku teks. Okey. Kalau kamu tengok ya, ini adalah carta alih secara umum bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Kalau kamu tengok syarat satu tidak dipenuhi. Okey, ni dia guna ayat ayat aktif dengan ayat pasif ya. Yang ni ayat aktif di mana syarat satu tidak dipenuhi, maksudnya tak dipenuhi, jadi sebab tu ditulis ya, barulah tamat. Jika syarat satu tidak dipenuhi adalah tidak, maksudnya syarat satu tu dipenuhilah. Dia logiknya di situ. Okey, sebab itulah awak tidak boleh tengok, kamu tak boleh tengok pada aliran garis aliyah ataupun tidak. Kita kena patuh kepada definisi di mana tengok kepada syarat. Okey, definisi bagi syarat pilihan bersarang mestilah di mana pilihan bersarang tu dia berlaku apabila kejadian struktur kawalan diikuti dengan kejadian struktur kawalan yang lain. Jadi ayat ni dia ni sikit lah kan. Okay, kalau tengok yang ni lebih mudah lah. Okay, ada kek lapis rawak, jika ada belilah. Tengok corak, cantik tak? Jika tak ada kek lapis rawak, jika tak ada maka keluar dari kedai. Okay, jadi kamu bandingkan, tengok sebalik semula. Okay, antara dua antara dua carta alih ini. Apa beza antara dua carta alih itu? Okay, seterusnya, itu saya nak ingatkan lah. Okay, seterusnya barulah kita masuk topik perbincangan kita iaitu latihan kerja sekolah minggu lepas, iaitu buku aktiviti PAN Asia, soalan 3 muka surat 21. Okay, macam saya cakap seorang. Okay, boleh ya kita teruskan? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Boleh kita ni Prosperity Burger. Yes, Jain. Prosperity Burger. Pergi kedai kek, tahu pergi ke tandas. Okay Nadim, tak apa. Okay, jadi kita teruskan dengan topik perbincangan kita iaitu kerja sekolah minggu lepas, muka surat 21. Okay, jadi saya tadi terpaksa tengok balik pilihan bersarang sebab akibat kita dah buat perbincangan dalam Telegram ya. Jadi saya tengok ramai yang masih lagi keliru, sebab itu saya kena terangkan lagi carta alih tu. Ya. Tengok balik semula dia punya ayat tu. Okay, Darren, fokus. Okay, enough chatting, tengok pada buku aktiviti.
Muka surat 21 soalan 3. Okey, ini soalan dia. Amira menjalankan perniagaan dalam talian dengan menjual produk kecantikan. Amira menghantar produk yang dibeli oleh pelanggan menggunakan perkhidmatan penghantaran bungkusan kecil. Bungkusan kecil. Charge penghantaran bungkusan dan syarat yang dikenakan oleh pejabat pos adalah seperti berikut. Okey, seperti berikut. Jadi dia ada 3 syarat. 300 gram yang pertama 300 gram yang pertama mestilah RM5. Jadi kalau 100 gram berikutnya RM2. Contohnya Amira kena hantar barang tu, kena hantar produk dia beratnya 400 gram. Jadi berapa ringgit dia akan kenakan charge? Berapa ringgit? 8. Kalau contoh 400 gram berapa ringgit? 8. Kalau 400 gram berapa ringgit? 8 ringgit. RM8. Okay, contoh soalan kalau 400 gram berapa ringgit kena bayar? 8 ringgit cikgu. RM8 cikgu. Ni soalan 8 saya, ringgit, cikgu. berapa ringgit kena bayar? RM7. Yes, thank you Suan. Okay, RM7. Jadi kenapa RM7? Bermaksud RM5 tambah RM2. Jadi RM7. Boleh faham, boleh ikut? Okay. Boleh cikgu. Jadi itu mengikut syarat lah ya, RM7. Jadi kalau berat itu melebihi 1,000 gram, 1,000 gram, maka dia akan keluar mesej melebihi had. Jadi arahan dia adalah, what happened to my camera? Teacher went to Galaxy, that's why. Okay, kamera saya okay? Okay, jadi arahannya adalah tulis video kod dan lukis carta alir bagi algoritma di atas. Kod arahan yang memaparkan mesej bayaran dikenakan ialah apabila pengguna masukkan input berat bungkusan. Sekiranya berat bungkusan melebihi 1,000 gram, kod arahan akan memaparkan mesej berat bungkusan melebihi had. Okay, jadi kita buat dulu, kamu dah kena tahulah dia punya flow, algoritma bagaimana. Okay, jadi contoh, okay, ini adalah contoh jawapannya. Okay, soalan ni, bagi soalan nombor 3. Jadi jawapannya kita baca ya, pseudo code. Nombor 1 mula. Kemudian kita isytihar pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah kita akan pakai adalah berat dan kos. Okay, selalunya kita guna X dan Y. Tapi kalau tu kita guna X dengan Y, nanti kita tak faham X tu untuk apa dan Y tu untuk apa. Jadi sebab itulah kita pilih declare pemboleh ubah kita adalah berat dan juga kos. Itu variable. Okay. Kemudian nombor 3, kita akan minta input dari pengguna, masukkan berat dalam gram. Kita bagi arahan kepada pengguna. Kemudian barulah pengguna akan key in berat. Contoh tadi 400 gram lah. Okay, jadi nombor 4 ni bila dia dah mula input, maka dia akan mula proses lah. Jika berat itu kurang, okay, baca simbol dia kan. Ini adalah simbol kurang ya, kurang atau sama dengan 1,000. Jika kurang dari 1,000, maka bolehlah kita tengok mulakan kiraan untuk kos. Jika kos itu adalah RM5. Jika berat itu kurang dari 300,
maka dia akan paparkan mesej di mana bayaran adalah RM5. Jika tidak, maksudnya lebih dari 300 lah. Jika tidak, contoh kalau 400 gram, kosnya adalah 5 tambah 2. Okay, star ni, asterisk ni, nama ni, simbol ni kita sebut asterisk. Maksudnya darab, times, multiply. 2 darab dengan bundar. Bundar ni apa tu, round off. Maksudnya tak ada bentuk titik perpuluhan ataupun desimal. Okay, ni dalam bahasa Melayu lah bundar. Okay, so dia akan berlaku calculation dalam bracket di mana berat contohnya 400 gram tolak dengan 300 gram. Okay, jadi bila 400 tolak 300 dapat 100, 100 bahagi 100 dapat 1, maka 1 darab dengan 2. So 1 adalah nombor bulat. Okay, 1 adalah nombor bulat, so tak payah bundar lah. Kalau dia beratnya contoh 1.5 ke, 1.2 ke, so dia akan round off kepada 1 kalau 1.2 contoh. Jadi dia akan papar mesej bayaran dikenakan ialah kos yang dalam kiraan matematik tadi. Barulah tamat jika bagi first struktur kawalan ke atas. Jika tidak, jika lebih dari 1000 maka dia akan keluar mesej berat bungkusan melebihi had. Barulah tamat jika. Ada 2 tamat jika di sini, barulah tamat. Berikutnya ini adalah contoh jawapan bagi carta alir. Okey, jadi carta alir senang sajalah. Okey. Mula, tamat, ini kotak untuk declare variable iaitu berat dan kos, and then untuk minta input daripada user, kemudian dia akan berlaku proses baca input, kemudian di sinilah berlakunya apa tu formula di mana kurang 1000, jika lebih 1000 dia akan keluar mesej, jika kurang 1000 dia akan mula bandingkan adakah dia kurang dari 300, kalau lebih 300 dia akan buat kiraan, jika kurang 300 dia akan tunjuk kenakan kos sebanyak RM5. Okey, baik. Ada soalan? Baik, jika kamu ada rasa ada ketinggalan dalam penerangan saya, kamu boleh playback lah video ni sebab saya buat rakaman ya. Okay, thank you for reply Hanusha, Chloe, thank you. Baik, jadi kita teruskan soalan hari Rabu pula. Hari Rabu kita buat, saya bagi kamu latihan soalan nombor 4A dan B. Muka surat 23, betul? Hari Selasa, tadi saya bincang soalan latihan homework hari Selasa. Yang ni pula yang last week punya hari Rabu. Tak ada, kita ada soalan. Okay. Ada kan? Saya ada bagi homework hari Rabu juga iaitu soalan nombor 4. ada. Yes, Chloe, betul. Ada. Yes, thank you Hema, Surenden, Hui Wen. Yes, ada. Okay, kita sambung dengan soalan kita, soalan nombor 4 ya. Okay, soalan nombor 4. Ini senang je ni. Okay, contoh ya, soalan 4. Muka surat 23. Sedia? Kita tengok soalan. Kelab komputer sekolah anda akan mengadakan pemilihan jawatan kuasa kelab komputer dengan menggunakan pengundian. Pengundian ni vote. Okay, vote. Secara dalam talian, online. Okay, vote, online vote. Sebelum ahli kelab dibenarkan mengundi, ahli tersebut mestilah penuhi 2 syarat ini. Okay. 2 syarat iaitu ahli itu mestilah berdaftar, dia mesti register. Nombor 1 mesti register. Maksudnya kalau dia tak register, dia akan keluar daripada sistem. Okay. Yang kedua, bila dia dah register, adakah dia telah bayar fees? Itu 2 syarat. Okay. Jadi soalan A dia tulis studi kod. Penyemakan status ahli sama ada boleh undi ataupun tidak. Okay, jadi ini adalah contoh jawapan bagi soalan 4A. Baik, saya akan baca sekarang, sedia. Okay, cara bacaan bagi studi kod.
Nombor 1 mula. Kedua, isytihar ataupun declare. Variable kita guna adalah nombor ahli dan yuran ahli. Okey, variable dia adalah nombor ahli dan yuran ahli. Ketiga, masukkan nombor ahli. Okey, jadi user ataupun manusia pengguna akan masukkan nombor ahli. Dan step keempat, program akan semak nombor ahli. Okey. Jadi macam mana dia semak? Okey. Jika bila nombor ahli itu semak itu sah, jika sah, first syarat, jika sah, barulah dia akan semak adakah dia telah bayar yuran. Jika nombor ahli itu tidak sah, maksudnya dia bukan ahli lah, dia tak ada nombor, maka dia akan keluar dari program itu di mana dia tidak layak mengundi. Okay. Jika sah dia akan, ni ada dua. Semak nombor ahli. Jika sah dia akan semak sama ada dah bayar yuran atau tidak. Jika tidak sah, dia akan papa message tidak sah. Di mana nombor ahli tu tak adalah, tak wujud. Maka dia tamat jika. Jadi yang kelima pula, dia akan semak pula yuran ahli. Jika sah, dia sudah bayar yuran lah. Maksudnya jika dia sudah bayar yuran, maka dia akan bagi mesej anda layak mengundi. Jika tidak, jika dia belum bayar yuran, maka dia tidak layak mengundi. Okay, berikut, yang ni saya draw. Jadi saya harap kamu semua dah draw lebih cantik pada saya lah. Ini adalah contoh carta alir. Okay, jadi mula isytihar ataupun declare nombor ahli dan juga yuran ahli. Masukkan nombor ahli. Okay, selamat sejahtera. Masukkan nombor ahli. Adakah nombor ahlinya sah? Jika tidak, maka papa message tidak sah. Jika sah, maka semak adakah dia sudah bayar yuran. Jika tidak bayar, patutnya dia satu lagi arrow ni. Jadi, okay, saya nak tanya dalam gambar ni ada ralat tak? Apakah? Nampak tak? Carta alir tu. Nampak. Di mana ralat dia? Apa ralat di situ? Soalan tak ada beritahu nak simak nombor. Okay. Okay, thank you for soalan. Okay. Soalan tanya dia kata semak. Dia tak bagi tahu secara terang bahawa untuk semak nombor kan. Ini soalan kebat. Di mana penyemakan status ahli itu maksudnya adakah status tu maksud adakah dia dah register sebagai ahli ataupun tidak. Dan yang kedua, semakkan juga adakah dia telah bayar yuran sebagai ahli. Jadi itu secara tersirat dan tersurat soalan tu. Okey, jadi dalam lukisan carta alir ni saya nak tanya, cuba kamu tengok dekat slide presenting slide saya, ada ralat tak? Ya, ada. Di mana tu? Kat mana ralatnya? Tak ada cikgu. Pada garisan itu, ada lagi 2 arrow tuju ke tamat tu tak ada, ia hilang. Ya betul, Suan. Ya betul. Okey. Jadi ada bukan lalat Prashar. Ralat, error. Ralat. Apa itu ralat? Ralat adalah di mana kesilapan pada kod, ya, kesilapan sama ada pada pseudocode, carta alir, algoritma atau kod arahan. Okey, kamu pernah belajar tentang ralat? Yes, error. Betul Nizam. Okey. Bukan isteri lalat, Prashal. Okey, error. Okey, macam Nizam, macam Haris cakap lah. Okey. Okey, bagus soalan. Adakah kami nak kena fikir sendiri dalam peperiksaan? Okey, kan soalan ni soalan kebat. Ya, soalan kebat. Jadi soalan ni maksudnya tinggi sikit lah, advance. Tetapi ini satu pendedahan yang baik lah.
Okay, di mana secara logiknya bila contoh kamu nak login dalam email atau nak masuk dalam MOE kan, kalau salah password kan, kalau salah password boleh masuk lagi tak sistem. Itu logik dia. Jadi yang itu bila kita dah selalu melihat banyak, kalau kita ada banyak pengalaman tengok sistem, pernah tengok sistem-sistem yang lain macam mana dia buat sistem, kita kena fikir lebih advance untuk pastikan kita dapat membina program tu lebih mantap lah. Jadi ini security lah. Jadi kalau nombor ahli tu tak sah, contohnya ini contoh jawapan, dia tak semestinya nombor ahli. Mungkin kita boleh letak nama ahli ataupun ID. Nombor ahli tu kita boleh tukar sebagai ID. ID ahli pun boleh tukar lah. Boleh tukar sebagai ID ataupun apa-apa saja nama yang difikirkan sesuai untuk dijadikan sebagai pemboleh ubah ataupun variable bila kamu isytihar ataupun declare variable. Okay, good question Tan. Okay, ada lagi soalan? Ya betul, ada ralat di situ. Okay, di mana tak ada garisan ke tamat Garisan di tamat. daripada ni, apa tu? Anda layak mengundi, patutnya dia tamat lah, tapi dia tergantung di situ. Itu satu ralat. Ada dua ralat di sini. Jika tidak, anda tak layak mengundi, patutnya selepas itu dia kena tamat satu lagi garisan. Itu contoh ralat lah. Okay, baik. Okay. Jadi itu sahaja topik perbincangan dari buku aktiviti. Oh no, satu lagi. Soalan 5, muka surat 24. 24. Manis. Okay, teruskan dengan soalan muka surat ni. Okay, tengok sambil kita tengok tu, tengok ada ralat ataupun tidak. Sambil tu kita baca. Baik, tengok soalan 5. Ni contoh. Ini pun contoh yang agak baik, contoh soalan yang baik. Contohnya berdasarkan, saya mula baca sedia. Tengok muka surat 24, sedia. Tengok soalan nombor 5. Berdasarkan algoritma di bawah, lukis satu carta alih untuk menentukan sama ada seorang murid itu cemerlang atau tidak. Jadi dia kena ada nombor 1, step 1, masukkan nama murid. Kedua, masukkan GPA murid. Yang ketiga, masukkan jumlah jam kredit. Okey, jadi nombor 4 ni adalah mula proses lah. Jika GPA melebihi, ini adalah algoritma bukan studi kod. Jika GPA melebihi 3.5, maka dia akan proses lagi adakah jumlah jam kredit lebih daripada 15 jam. Jika jam kredit tu lebih 15 jam, maka baru dapat mesej murid cemerlang. Kalau kurang dari 15 jam, contoh 10 jam, maka dia tak dapatlah mesej murid itu cemerlang. Jadi ini contoh jawapan. Masukkan apa? Ini nama murid ni adalah variable lah, nama murid, GPA murid, jam kredit, variable lah. Kalau selama ni kamu belajar masukkan variable X, Y, Z kan. Jadi untuk variable kali ni kita letak bagi nama yang mudah faham lah. Okay. Tulis murid pun tak apa, tulis nama pun tak apa. Jadi tapi untuk kita lebih faham programming kita letak panjang sikit lah. Nama murid, GPA murid, jam kredit. Jam kredit tu singkatan bagi jumlah jam kredit. Jadi dia akan tanya, adakah lebih 3.5 GPA? Jika tidak, tamat. Jika lebih, adakah jumlah jam kredit hours tu? Adakah lebih 15? Jika kurang, tamat. Jika dia lebih 15, maka papa mesej. Jadi ini contoh yang mudah lah dibandingkan soalan 3 dan 4 tu agak mencabar sikit, tetapi contoh itu contoh yang baiklah bagi pendedahan kepada kamu di mana struktur kawalan ni banyak dah apply dalam kehidupan seharian kita. Itu contohlah. Okey, macam mana? Okey ke penerangan saya? Adakah sangat laju? Laju ke? Boleh faham ke? Okey saja Indonesia. Okey, Prasya pun kata okey, Tan pun kata okey. Baik, jika terima kasih feedback semua. Okey, thank you Hanusha, Smita, Hema, Suen, thank you.
Baik. Bye, cikgu. Jika kamu Belum bye-bye bila lagi buat lah. latihan yang seterusnya, okay, saya ada bagi juga homework untuk hari ini, iaitu muka surat 25 dan 26, iaitu soalan 6A dan soalan 6B dalam buku aktiviti. Okay, jika ada berlaku kekeliruan, kamu boleh tengok semula rakaman video ni. Saya akan share dalam grup. Okay, kamu boleh repeat banyak kali, kamu boleh playback. Muka surat 25 dan 26. 25, 26 dalam buku aktiviti ya, PAN Asia. Jadi, ni senang saja. Okay. Jadi nanti kamu tengok ya. Lepas tu, tolong isi borang kehadiran. Jadi saya tengok masa pun alhamdulillah cukup sahaja. Sekarang waktu jam telah menunjukkan 2.27 dan kita telah pun berjaya membuat perbincangan 3 contoh soalan. 2 contoh soalan dari buku aktiviti dan 2 contoh daripada buku teks. Bagi saya pun dah cukup banyak. Jadi jika kamu ada yang tak faham, kamu boleh tengok semula video rakaman ini dan hello lah saya dalam grup Telegram jika ada sebarang soalan. Okay, setakat ni okey ke? Ada soalan nak tanya ke sekarang sebelum kita tamatkan kelas kita? Cikgu, 26 kena buat semua ke? Okay, tolong on kamera, saya nak ambil gambar. Okay. Okay, ready semua? Okay, saya akan stop presenting sekarang. Okay. Okay, siapa? Tak apa Darren, yang mana kamera okay tu. Okay. Kalau on kamera. Nak ambil gambar sekejap. Raga suka yang kamera secik. I'll be the photographer. Okay, ready? Everyone ready? Ya. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay. Nanti saya akan share dalam grup. Cikgu. Okay. Okay, tolong isi orang kehadiran untuk bagi yang hadir saja. Okay. Terima kasih semua orang, tolong jaga diri, okay, belajar di rumah tu, okay, banyak-banyak bersabar dan kita tetap rasa bersyukur dan terima kasih. Terutamanya kita dah bersama dengan keluarga, ingatlah orang yang tersayang iaitu siapa orang yang sayang kita tu, keluarga-keluarga kita, okay. Dan jaga diri, belajar elok-elok di rumah, okay, kita jumpa lagi, terima kasih. Bye, cikgu. Terima kasih. Okay, bye. Thank you. Bye. Terima kasih semua. Jumpa esok ya. Okay, cikgu. Kita jumpa Okay, esok cikgu. lagi. Perlu ke buat Google Meet? Okay. Thank you. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Bye-bye. Thank you. Cikgu, esok cuti kan? Buat Google Meet, cikgu. Oh, esok cuti. Rabu. Okay, selamat bercuti. Yes. Thank you hari ini. Esok cuti. Thank you. Sorry. Bye. Thank you. Hai cikgu. Okay, bye-bye. Google Meet.